Hari ini kita sudah masuk untuk pelajaran yang ketiga dari buku ini ada Purpose Driven Life, hidup 今天 yang 我们已 penuh 经，tujuan. 今天我们已经进入了标杆人生的第3天。Ada yang sudah pernah baca buku ini? Ini yang masih covernya lama, yang digambar ini covernya yang baru. 你们大家是否已经拥有这本书，或者已经有看过这本书？Ini saya dikasih orang tahun 2003, jadi sudah 22 tahun ini buku. 这本书有人2003年的时候送给我，现在这本书已经有20多年了。Nah, buku ini The Purpose Driven Life, hidup yang memiliki tujuan. 这本标杆人生就是指我们人生要有目标。Lalu kalau subjudulnya itu ada dibuat untuk apa saya ada di dunia ini. 这本书告诉我们为什么我们会生存在这个世上。Di bawah ini kita lihat terjual lebih dari 50 juta buku, diterjemahkan dalam 200 bahasa. 这本书已经复印了，就是反复的，就是出版了，已经好多本了，就是由好几个语言翻译，Yang Paito Ien 有200多个语 50 言。juta terjual. Jadi itu luar biasa ya. Nah ini pelajaran yang ketiga masih dalam bagian yang pertama. 这个第3课呢，还是在第1段的这本书的第1段。What drives your life? Apa sih yang menggerakkan hidup Anda? 到底什么主导你的人生呢？Jadi di sini kalau saya mau bertanya, pertama hari ini kita tadi saya lihat sudah lebih dari 40 orang. 在 Mengapa 屏 Anda hadir di sini? 在屏幕上，我看到已经有40多位学员参与这个讲座了。你为什么会到此呢？ Dan saya juga sudah cukup banyak mendengar tentang BPMP. Apa yang mendorong Anda ikut di kelas BPMP? 我已经听到关于 BBMB 的信息，到底什么推动你使你参加 BBMB 的课程呢？Bahkan Anda begitu rajin, yang ikut BPMP ini rata-rata sangat rajin. 参与 BBMB 课程的学生都非常的勤劳。Apa sih yang mendorong Anda, menggerakkan Anda, memotivasi Anda untuk ikut di kelas BPMP? 什么打动了你，使你参加这个课程呢？ Nah, ini masih sebagian kecil dari kehidupan kita. Nah, kalau kita lihat di gambar ini, sekarang ini setelah pandemi banyak sekali yang rajin olahraga, terutama generasi Z. 从屏幕上我们可以看到，这个只是一小部分的我们日常生活的一些活动，是特别是现在的年轻人，就是喜欢运动等等，这些都是他们日常的活动。Apa sih yang mendorong Anda untuk rajin olahraga, pergi bekerja, bahkan kadang-kadang harus naik bus, naik kendaraan umum di kemacetan Jakarta? 什么推动你，就是打动你的心，使你很殷勤的、不断的你去锻炼身体，你去上班，你去挤公交车等等。Anda juga berkeluarga, punya anak, lalu melayani berbagai pekerjaan, atau juga mungkin ada yang masih kuliah. Apa sih yang menggerakkan Anda melakukan semua ini? 到底什么东西、什么事情打动你，使你做这一切？有些还在上学，有些有家庭的等等，使你们每一日的过着的生活是什么东西使你可以维持这个生活呢？Pernahkah Anda memikirkannya? 你可曾有思考过？ Apa sih yang menggerakkan, mengendalikan hidup Anda? 什么掌控了你的人生？ Kalau bahasa Inggrisnya drive itu bisa menggerakkan, jadi dari satu titik poin A ke titik poin B. 在英文的翻译就是推动你，就是从一个地方到另一个地方。Drive ini juga seperti kita mengendalikan mobil. Jadi apa sih yang mengendalikan hidupku? 就是打动你的意思，就好比你在驾驶车辆，那么到底什么事情使你不断的继续的驾驶这辆车呢？Jadi di sini
Rick Warren juga mengangkat beberapa, sering sekali yang menjadi force, yang menjadi pendorong mengendalikan hidup kita itu adalah driving force yang agak negatif. 就是我们这个作者写了这本书，里面有讲到一些比较消极的一个推动力。Yang pertama itu adalah rasa bersalah. 第一呢，就是你有那个内疚感。Alkitab memberikan kita contoh dari hidup Kain. 圣经告诉我们，就是从圣经里面有一个人物，就是该隐他的生活，Dia dihukum oleh Tuhan untuk bekerja keras bekerja keras dari tanah. 他是被上帝惩罚了，就是他必须殷勤者在土地上动工。Dan sejak itu dia sepertinya tidak bisa diam bergerak untuk mencari kehidupan, didorong oleh rasa bersalah di masa lalu. 就是因为他过去所犯的罪，那个内疚感一直附着他，所以呢，他不停的就是有波动，到处流浪。 Bahkan juga orang Kristen, 甚至基督徒也是如此。kita sudah menerima pengampunan dari Tuhan. 我们已经得到上帝的赦免了， Tapi kadang-kadang kita sendiri belum mengampuni diri kita sendiri. 但是很多时候我们自己不能原谅自己， Karena dulu mungkin masa muda menghabiskan waktu untuk hal-hal yang tidak berguna. 或许我们年轻的时候浪费了很多的时间在于没有意义的事上， Dan sekarang menjadi begitu keras dengan hidup sendiri. 现在我们就是一直坚持着我们现在的生活， Untuk membayar kesalahan di masa lalu. 为的就是要还过去我们所犯的一些不好的。 Dan sekarang ini juga banyak yang rasa takut. 现在我们也有生活在惧怕当中， Jadi takut belum apa-apa sudah takut masa depan. 就是还没有去行就已经害怕，已经对未来有恐惧感。 Atau juga karena masa lalu. Dulu takut karena pernah miskin. 或者因为过去所经历的，可能过去他比较贫穷，所以现在怕 Jadi 了， sehingga ada istilah dendam sama kemiskinan. 所以呢，心中产生一种就是很怨恨、很愤怒，对这个贫穷感到很愤怒。 Sehingga apapun dilakukan asal jangan balik lagi miskin. 他想尽一切办法所做的一切事情，就是不要回到过去贫穷的日子了。 Nah, kadang-kadang bukan hanya terhadap dirinya, tapi sering juga terhadap anak-anaknya. Begitu keras. 可能对自己有苛刻的要求，但是对于孩子也是就是要求孩子们也是用严谨的这个家规来控制孩子。 Dan ini juga ada saya taruh di sini FOMO. FOMO. 是有荒漠这个词， Ya. Jadi ini istilah baru ya. Ini kalau waktu ini buku ini ditulis belum ada. Tapi FOMO itu ketinggalan gitu. 荒漠是一个新的词汇，就是写这本书的时候还没有那个字。 Jadi FOMO itu biasa orang yang di sosial media, di Facebook, apa di Instagram. 荒漠就是出现在这网络的这个Facebook 或者 Instagram。 Karena kalau di Facebook itu bisa semua kelihatan baik-baik. 就是在网络上就是看得好好的， Melihat temannya atau anak temannya sudah wisuda. 就是看着自己的孩子或者朋友的孩子已经毕业了， Orang lain. Lalu melihat juga mungkin teman tetangga yang dulu masa lalu itu, wah sekarang sudah beli mobil baru. 或者是看到邻居朋友们过去的生活没有那么顺，现在已经买新车，已经发达了， Lalu merasa dirinya kurang. 就感觉到自己就是自卑， Ketinggalan gitu.
就是落后了。Jadi banyak sekali sosial media yang membuat orang itu FOMO, istilah terutama di anak muda. 哦，所以呢，这是在网络上就是显出这些，使得我们年轻的这一代就是感受到看了这些网络就感觉到自己很自卑。Sepertinya bukan cuma anak muda, mama-mama yang di Facebook juga sama. 不只是年轻人，现在的不分年少，都是大家都有这样的感觉。Karena ya mereka cuma tidak tahu istilahnya itu FOMO. Jadi takut holang pangtil, takut ketinggalan, 就 takut 是一 kalah 种 gitu ya. 那种很害怕，害怕失去，害怕被落在后面。 Jadi semua pokoknya saya mau ikut, saya mau lebih dari orang lain, jangan sampai ketinggalan sama orang lain. 不断的自己要求自己不要落后，所以呢，一直追求进步，不要输给他人。 Nah, berikutnya ini adalah amarah. 第三就是愤怒， Jadi amarah ini bisa dua. 就 Dia 是 bisa 愤 dua. 怒呢有两种， Jadi satu orang yang meledak-ledak. 就是一个在发脾气的人， Dia melihat sesuatu itu tidak sesuai keinginannya, langsung marah, meledak gitu. 他看见不如他所愿的，他就开始发怒了。 Jadi dulu dia harus bekerja sangat keras supaya sampai bisa dapat hidup seperti ini. 所以他必须殷勤的工作，使得可以得到他心所愿的。 Jadi kalau melihat orang lain sedikit malas saja langsung marah. 如果看到有人比较懒散的话，他就开始发脾气了。 Tapi ada juga orang yang marah tapi nggak keluar, cuman dendamnya di dalam. 有有些人就是生气、愤怒的时候，并没有发泄出来，而是藏在内心。 Jadi dia bekerja keras semuanya karena didorong oleh amarah untuk jangan dipandang rendah oleh orang lain. 他不断的、殷勤的，就是努力的工作，就是不要让人瞧不起。 Dan yang berikutnya ini adalah mencari validasi atau diakui oleh orang lain. 他就是寻找他人对他的一个认可。 Dan ini sekarang ini di zaman digital ini sangat parah, hampir sama dengan FOMO. 就是在现代的这个科技进步的时代呢，这种现象和这个 FOMO 也是一样的。 Jadi segala sesuatu langsung dia posting, lalu ngecek, like-nya jempolnya sudah berapa. 就是不断的竞争，竞争非常的强烈，所以呢，一直追求进步，就是要胜过他人。 Bukan hanya menang dari orang lain ya, mau diakui, 不 mau 单只 dipuji 是要胜 oleh 过 orang 他 lain, 人，也要被他人认可和赞扬， dan mau menyenangkan orang lain. 要讨人的喜悦。 Jadi melayani di gereja juga supaya menyenangkan pendeta, majelis, atau yang lain. 在教会的服饰也有另外一个目的，就是使他的牧师、执事们、朋友们对他有认可。 Sehingga kadang-kadang hidup dia sendiri berantakan, tapi demi menyenangkan orang lain itu dia lakukan. 甚至有时候，因为他做的事情呢，对于他的生活其实是一个很苦难的一件事情，但是他仍然做，为的是得到他人的赞扬和认可。 Kadang-kadang juga supaya dia banyak teman, dia juga boros, traktir, dan sebagainya, hanya untuk menyenangkan orang lain. 有时候为了面子的关系，为了讨他人的欢心，所以他就是牺牲了自己，就是请他人吃饭等等。 Dia yang jadi pimpinan tidak mau menyakiti hati orang lain, semua mau menyenangkan supaya dia dianggap orang baik, diterima gitu. 在他的群组里面，他就是想做一个好人，虽然他自己牺牲了自己的口袋，但是他仍然愿意，因为他希望他人就是称他为一个好的人。 Jadi ada satu pepatah mengatakan,
kalau mau menyenangkan semua orang lain, jual es krim aja. Jangan jadi pimpinan atau jadi ini. 有一句话说，如果你要他人欢心的话呢，你就卖冰淇淋吧，不要做领袖。Oke, nah yang terakhir ini mungkin yang paling banyak. Bahkan dulu saya masih kecil SD itu dulu kita sering belajar peribahasa, katanya begitu. Orang Melayu mati karena berangan-angan. 就是最后一点呢，就是大家比较时常见过的，就是人为什么会死，就是因为他有幻想。Lalu dikatakan orang Barat karena nama, itu approve, mau cari nama. 西方的人说为了名义， Kalau orang Tionghoa, orang Cina karena uang, katanya mati 东 demi 方人 uang. 就是为了钱财， Apakah memang demikian? 是不是这样的呢？ Nah, kalau kita lihat ini memang penyakit yang paling banyak faktor pendorong buat orang. 让我们看这些都是一个让人消极的一个推动力。 Awalnya mungkin alasannya kelihatannya benar. Kan hidup ini butuh uang. Kalau nggak ada uang, bagaimana saya menyekolahkan anak saya? 或者如果我们看一开始的话，我们会觉得这些都是没有错的，因为如果没有钱，我又不能让我的孩子读书。 Lalu kita berusaha mencari uang supaya bisa mensejahterakan keluarga kita. 我们努力的去赚钱，让我们的生活，我们家庭的可以过得好的生活。 Tapi banyak sekali yang kemudian uang itu menjadi tujuan. Yang penting duit cece, duit banyak-banyak gitu. 但是这个金钱最后呢，就是成为一个不好的，让我们生活的目标已经就是专注在钱财方面。 Sehingga Yesus berkata memang sulit memilih antara Mormon, uang, atau Tuhan. 因此，主耶稣说，在金钱与上帝之间，你们是很难做选择的。 Bahkan kadang-kadang orang ke gereja itu juga di belakangnya faktor materi. 甚至有些人到教会背后的隐藏的那个目的呢，就是为了金钱。 Saya tuh paling takut orang MLM. Apa itu LMM? MLM, multi level marketing, yang jualan-jualan skincare atau alat masak atau apa gitu. 我最不喜欢的就是那些这个多层次的一个销售的方式。 Takut ya, maksudnya ya tentu di sini ada MLM yang baik. Sering mereka deketin saya, kamu kan pendeta, itu gereja banyak orang. Kamu kalau jual, nanti kan mereka percaya, maksudnya itu kan bantu orang juga. 就是他让我成为他们的销售员，因为你是牧师嘛，如果在教会，你一开口一定很多会友就是成为你的会向你买，所以呢是你有机会对你好，对他人也好。 Sehingga kadang-kadang ke gereja pun ada unsur materinya. 所以到教会有些是有目的的。 Nah, kita bertanya, apa sih yang menjadi driving force yang mengendalikan hidupku dalam segala sesuatu yang aku lakukan? 在我们所做的一切事上呢，到底我们的这个方向是为了什么？ Kadang-kadang di tengah kesibukan pelayanan kita itu juga menjadi terselubung. 有时候我们在服侍当中呢，也是有产生这样的一个问题， Bukan lagi untuk memuliakan Tuhan, 不再是为了荣耀上帝， tapi mungkin juga mencari validasi atau pujian dari orang lain. 可能就是为了得到其他人的赞扬。 Dan semoga tidak ada yang karena takut masuk neraka atau takut hidupnya nggak bagus kalau tidak melayani Tuhan. 希望当中不要为了我不要进下地狱，所以呢，我必须要服侍神，那个目的是错的。 Dan ini semua adalah driving force, pengendali yang negatif. 这一切都是消极的一个动力。 Kalau kita lihat di samping kiri saya nggak bisa ketemu yang bahasa Indonesia ya.
Di dalam kekristenan, mereka membaca Alkitab, inilah 7 hal-hal yang membuat kita itu 7 deadly sins. 7 dosa yang mematikan. 就是有七样，就是死罪。 Seperti tadi, mencari validasi atau approval itu didorong oleh kesombongan. Saya ini hebat, lihat saya ini hebat. 就是你要得到他人的赞扬，那就是表示你高傲的一个行为。 Dan juga ketamakan, karena ingin terfokus dengan uang itu. 第二就是你要专注于金钱。 Nah, sehingga di Pengkhotbah 4 ayat 4a, ini dia banyak mengatakan, semua ini sia-sia, semua ini sia-sia. Pernah dengar ayat itu? 你们可曾听过在传道书里面有说，一切劳碌和成就都是虚空的。 Dan di Pengkhotbah 4 ayat 4a dia mengatakan, aku melihat bahwa segala jeripaya dan segala keterampilan dalam pekerjaan berasal dari rasa iri seseorang terhadap yang lain. 就是你所做的一切，就是因为你心怀嫉妒的心。 Nah, ini kan yang mengingatkan kita merasa melakukan sesuatu itu bukan lagi tertuju pada Tuhan, tapi kita melakukan sesuatu itu karena ingin mendapatkan pujian dari orang lain atau ingin lebih hebat dari orang lain. 因此，我们的目标，我们所专注的不在于上帝，而是在于我们想得到他人的赞扬，就是我们的目 Sehingga 的。你错了， melihat rekan pelayanan, melihat orang lain sebagai kompetitor atau lawan. 我们视我们的同胞，视他人为我们的竞争对手， Bukan lagi sebagai rekan sepelayanan atau saling melengkapi. 不再视他们为同工，就是互相扶持的同工。 Nah, ini adalah yang banyak kita temukan di masyarakat. 这就是我们在社会上就是司空见惯的， Dan juga kadang masuk ke dalam gereja. 甚至有时候教会也有这样的现象。 Bahkan menjadi pendorong ketika kita melayani. 就是成为我们服侍的一个推动力， Sehingga pelayanan tidak mendatangkan sukacita. 所以我们的服侍不再有喜乐了， Karena kita marah, ini gereja harus maju, harus maju. 因为竞争的那个性质，所以我们不断的要求上这个教会必须要进步，要进步，所以就是有愤怒的那种心情， Tidak ada lagi sukacita. 再也没有喜乐了。 Nah, apa sih yang kita cari dalam hidup ini? 到底我们在生活中寻找的是什么呢？ Rick Warren membantu kita mengajarkan satu pertanyaan. Mengapa saya ada di dunia ini? Untuk apa? 作者在此也向我们提问了一个问题：为什么我们要来到世上呢？ Apa sih yang ingin aku capai dalam hidup ini? 我在这生命当中，到底我寻求的、我追求的是什么呢？ Apa sih tujuan hidupku? 我的人生目标是什么？ Sering sekali kita pikir pertanyaan ini untuk anak muda, anak SMA. Nanti kan dia mau kuliah, biar dia tahu mau kuliah apa. 有时候我们以为这个问题是对着年轻人问，因为到时候他们上大学到时要拿什么专科呢？ Tapi bagi kita yang sudah lebih senior, bukan berarti kita tidak perlu. 对于我们年长的这个问题也是向我们发问的。 Memang dalam penelitian kami, saya bagian dari bilangan research yang meneliti. Anak muda itu 34% itu yang tekanan paling besar adalah tentang masa depan, memikirkan masa depan. 就是在我的研究里面呢，就是说34%的年轻人就是不断的在担心他们的未来。 Tekanan hidup paling besar bagi mereka adalah tentang masa depan. 他们生活最大的压力就是关于他们的未来， Karena mereka belum menemukan apa sih yang menjadi tujuan hidupku ini. 因为他们还没有找到他们人生的目标。
Yeremia 29 ayat 11 mengatakan kepada kita, 耶利米书29章11节， sebab aku mengetahui rancangan-rancangan yang kupikirkan mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan malapetaka, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. 因为我知道我为你们安排的计划是要赐福给你们，而非降祸给你们，使你们的未来充满希望。这是耶和华说的。 Jadi setiap kita ada rancangan Tuhan bagi hidup kita, rancangan hari depan yang penuh harapan. 在我们的生活当中，上帝有他美好的计划，我们未来 Ini 的还有他的计划。 saya tidak tulis di sini, kita juga bisa buka Mazmur 139. 我们可以打开诗 Mazmur 篇139 139. 篇。 Mazmur 139 ayat 13, ayat 14. 诗篇139篇是34节。 Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. 我的肺腑是你所造的，我在母腹中，你已复庇我。我要称谢你，因我受造奇妙可畏，你的作为奇妙，这是我心生知道的。 Bagi kita orang percaya, kita percaya Tuhan menciptakan kita bukan kebetulan. Tetapi Mazmur 139 mengatakan Tuhan mendesain kita sedemikian rupa ketika kita masih dalam kandungan ibu kita. 上帝创造我们并不是偶然的，在我们的母腹中，他已经创造了我们。 Yeremia 29 ayat 11 juga mengingatkan Tuhan memiliki rancangan yang indah buat setiap kita yang hadir. Bahkan untuk 8 miliar manusia yang ada di dunia ini. 在耶利米书29章，上帝也是有记载着，上帝已经对于我们，他有安排他的计划，甚至于就是世界这么多的人口，上帝也有各自的安排。 Tuhan kita baik, rancangannya adalah rancangan yang baik. 上帝是良善的，他的计划也是完美的。 Tuhan kita adalah Tuhan yang damai sejahtera. Rancangannya adalah untuk damai sejahtera, bukan malapetaka. 我们的上帝就是和平的君王，他的计划不是降祸的，而是赐福的。 Kalaupun kita lihat di saat ini, mungkin hidup kita merasa tidak baik-baik. 或者我们看我们的生活并不是那么的美好， Mungkin kita perlu bertanya, 或者我们会这么问： apakah aku sudah berjalan di dalam rancangan yang sudah Tuhan berikan bagiku? 我是否已经行在上帝所为我计划的道路上？ Sehingga walaupun hidupku mungkin kadang tidak mulus, 或者你的生活就是坎坷， tapi saya tahu ada Tuhan yang menuntun, ada damai Tuhan yang menyertaiku. 但是有上帝的平安与我同在， Dan aku tahu ada pengharapan di depanku. 我知道我的眼前，我的面前有盼望。 Hidupku adalah untuk Tuhan. 我活着是为了上帝， Ada tujuan tertentu yang sudah Tuhan rancang yang aku akan berjalan menuju kepada tujuan itu. 上帝已经为我预备了、设计了，就是一个人生的目标。我要朝着那个标杆行。 Aku hidup bukan lagi hari lepas hari. 我并不是空虚的度过日子， Seperti dikatakan oleh pengkhotbah, 就如传道书里所说的，
Apakah gunanya manusia berusaha dengan jerih payah di bawah matahari? Keturunan yang satu pergi dan keturunan yang lain datang, tetapi bumi tetap ada. Semua ini adalah sia-sia. 就是一切在世上的都是虚空的。Jadi kita kembali, apakah memang hidup seperti itu? Senin sampai Minggu, itu saja rutinitas. Ya bangun pagi, apa yang mendorong kita bangun? 就是我们日常的生活，每天的就这么度过了。但是到底什么事情、什么东西来就是激发我们，使我们每天清晨起来又有新的这个盼望？Firman Tuhan mengingatkan kepada kita, setiap kita ada rancangan yang indah yang Tuhan siapkan bagi kita. 上帝的话语告诉我们，我们每一个人都是在上帝的计划之中，所以上帝有美好的计划在我们身上。Setiap kita ada tujuan yang akan kita capai. 我们每一个人都有一个目标， Dan yaitu mencapai rancangan Tuhan bagi hidup kita. Untuk apa aku ada di dunia ini? 我们的目标就是来成就上帝为我们安排的这个计划。 Ketika kita menemukan atau mendapatkan tujuan dari hidup saya, ini ada 5 hal yang membuat Rick Warren mengingatkan kepada kita. 就是当我们已经知道了我们人生的目标，就是作者提醒了我们，这里有5件事情我们要做的。 Ketika kita memiliki tujuan, maka hidup kita, apapun yang kita lakukan, hidup kita mulai merasakan ada maknanya. 当我们有了人生的目标，那么我们就会感受到生活的意义。 Seperti kita melihat, kalau bagi saya, untuk apa sih saya masuk sini membagikan firman Tuhan dan sebagainya. 就像我一样，我为何要在这里就是分享上帝的信息呢？ Karena dengan membagikan kasih Tuhan, kebenaran Tuhan, itu saya menemukan sukacita. 因为 Menemukan hidup saya ada manfaatnya. 传上帝的道呢，就是我感到非常的喜乐，因为我的生命就有了意义了。 Bagi kita yang kenapa kita harus capek-capek melayani atau melakukan sesuatu atau mengejar belajar Mandarin ataupun mengejar, mungkin ada yang masih kuliah supaya saya tamat. 就是我们不断的努力的学习，就是让我可以就是毕业。 Kalau saya tahu Mandarin ini, dia tools yang mendorong saya untuk mencapai tujuan Tuhan bagi diri saya. 我学习中文，就是因为我知道上帝在我的生命中有这样的计划，所以我这是成就了上帝为我预备的这个计划。 Dan aku merasakan aktivitasku ini bukan hanya untuk buang-buang waktu, 我知道我所做的一切并没有突然， tapi ada maknanya. 但是对人对己也有意义的。 Yang kedua, kalau kita memiliki tujuan, maka hidup kita menjadi lebih sederhana. 第二就是如果我们有了生活的目标，那么我们的生活就更加的就是简朴了。 Seperti tadi saya katakan, dengan sosial media banyak sekali anak muda maupun orang yang lebih tua itu menjadi FOMO. 就是有社交媒体，所以呢，使得大人小孩就是成为一个他们心中的那个魔鬼了。 Kalau ada apa yang lagi orang pakai, langsung cepat-cepat mau beli. 看到他人拥有新的产品，那么就自己就要赶快去买。 Dan kalau kita punya tujuan, 要是我们有了目标呢， kita tidak akan terdistraksi melihat oleh hal-hal seperti ini. 我们所专注的就会不会被那些物质上的事情就是搅扰我们的思想了。 Contoh, kalau ibu-ibu biasanya banyak yang suka beli tas-tas. 特别是妇女们喜欢买包包， Atau kalau
Bapak-bapak suka entah ganti mobil yang punya duit, atau kalau tidak suka ganti gonta-ganti gadget juga. 先生们就是如果看到有新车，就想去买，去换车，或者是换他们的手机等等。Tapi ketika kita tahu apa sih tujuan yang mau aku capai, 如果我们知道我们所要向往的目标时，katakanlah Anda mau pergi ke Bandung untuk ikut pelatihan BPMP. 举个例子，就是你要到万隆去，就是参加一个 BBMB 的一个聚会。Tentu dari Jakarta ke Bandung itu melewati beberapa tempat yang menarik. 当然，在路途当中，你会经过一些比较有趣的一个地方。Atau di Bandung tiba-tiba ada konser, lalu temanmu bilang, ini loh ada tiket gratis. 如果到了万隆，可能有一个演唱会，你是朋友就约你一起过去啊，这个是免费的，这个入门票你过去吧。Tapi kalau kita punya tujuan, kita sudah jelas, kita tidak gampang ditarik ke kiri maupun ke kanan. Hidup kita itu lebih simpel. 如果我们已经有一个专注的人生目标，那么我们要朝向我们的目标，我们就不会被其他的事情所困扰，并且被吸引去了。 Gampang, lebih gampang dalam membuat keputusan. 我们就很容易做决定。 Jadi nggak pusing-pusing, waduh mau beli tas yang mana, 1, 2, 3, atau yang mana. Saya sudah tahu, saya sudah cukup dengan tas yang saya punya. 如果你清楚了自己所要的是什么，你就朝向那个目标，你就不会被其他的事情就是使你分散。 Nah, fokus yang ketika kita punya tujuan, kita juga bisa lebih fokus. 如果我们有了目标，我们就会比较专心。 Jadi mungkin kadang-kadang ini juga orang, kalau zaman dulu ya orang tua juga FOMO. Anak tetangga belajar balet, belajar piano, anaknya pun semua harus dipelajari. 如果看见邻居有着钢琴啊或者其他的乐器，那么他也要求自己的孩子也一样拥有这些。 Tapi ketika kita tahu tujuan dari hidup kita, tujuan untuk anak kita, maka kita tidak perlu harus semua ikutin apa yang dilakukan oleh tetangga atau dunia di sekitar kita. 要是我们清楚我们所要的是什么，我们孩子将来所追求的，那么我们就不会去寻找或者是去追求一些其他不相干的事情。 Lalu ketika kita punya tujuan, ini juga akan memotivasi kita. 如果我们有了目标，我们就会有一个指南针，就是可以推动我们。 Tadi di awal saya tanyakan, apa sih yang mendorong Anda ikut BPMP? 开始的时候，我问大家，什么使你来参加 BBMB 的课程？ Apa karena ditarik-tarik sama Rosni atau siapa? Ah, aku hauise ikut-ikut gitu. 或者是朋友约你来参加吧不好意思，我就跟着吧。 Atau istri suami bilang ikut-ikut. 或者是你的配偶约你，你就跟着。 Kalau teman yang ajak lalu atau orang yang mendorong-dorong kita dan kita tidak tahu arahnya mau kemana, saya tidak yakin Anda akan begitu rajin setiap minggu ikut kelas di Zoom. 如果你是因为人家邀请你，就是随着他们随波逐流的话，那么不相信你会这么勤劳的每个课程都来参加。 Kalau diajak-ajak kan engcu-engcu, itu 2次 udah. 如果最多你只是应酬1、2次罢了。 Tapi kalau kita punya tujuan, seperti saya dulu, saya mau kuliah bahasa teologi, mau tidak mau saya harus belajar bahasa Inggris karena saya kuliahnya di luar negeri. 就像我以前要上神学院的时候，因为我是出国上这个神学院，所以呢，我逼不得已就得学英语。 Jadi susah atau gampang itu memotivasi saya. Kalau ini tidak bisa saya kuasai, saya tidak mungkin bisa belajar. 所以这个学习英语的是一个推动力，使我学习之后，我才可以达到我要的目标，就是到国外去留学读神学。 Ketika hidup kita dikendalikan oleh tujuan.
要是我们的生活有了目标， mengarahkan kita tidak hanya lihat yang dekat-dekat atau menjadi namanya apa rabun dekat gitu ya. Hanya lihat hal-hal yang dekat saja. 如果我们有了长远的目标，我们的眼光就没有那么短浅， Tapi kita akan melihat kepada kekekalan. 我们所看到的乃是永生的事。 Karena banyak sekali orang atau pemimpin gitu ya, wah ini saya pemimpin, nanti saya meninggal atau saya harus meninggalkan legasi. 有些就是领袖们，他们就认为总有一天，如果我离世的时候，我必须留下一些名声等等。 Tapi ketika kalau tujuan hidup kita adalah rancangan yang Tuhan, kita tahu hidup kita ini tidak terbatas di bumi ini saja. 要是我们知道上帝给我们在我们的生命当中有上帝美好的计划，那么我们就知道我们在世上乃是短暂的，我们追求的是永 Karena 恒的。 kita memiliki tujuan yang lebih jelas, yaitu nanti ketika bertemu dengan Tuhan, Tuhan bilang, mari hambaku yang setia, masuklah ke dalam kebahagiaanku. 我们所追求的乃是远远超过世上的一切，就是那永生，就是与神面对面，让神把我们接到天家去。 Kita bukan hanya membangun kerajaan di bumi ini, 我们不是在世上建立这个国度， tapi tujuan hidup kita adalah terakhir ketika kita berkumpul di rumah Bapa, menikmati kemuliaannya. 我们最终的目标乃是天国，就是与主耶稣一起同享天国之乐。 Bentar ya, ini saya dapat kutipan, tanpa tujuan hidup hanyalah gerak-gerik tanpa makna. 没有目标，人生就毫无意义。 Bangun, tidur, kerja, tidur lagi, nanti seperti kata pengkhotbah, semua ini hanya menjaring angin, semua ini hanya sia-sia. 就是像传道书所说的，每天起床、吃饭、上班、睡觉，就是每天过着同样的日子，反复的。所以呢，这一切都是虚空的。 Tanpa tujuan, hidup ini hanya kegiatan-kegiatan, tapi tidak ada arahnya. 没有了生活的目标，那么我们的生活就是空荡的，没有指南的生活。 Sama seperti komedi putar ini, hanya putar-putar di situ, putar-putar di situ, itu tidak ada mengarah ke depan. 就是我们在一个圈子里面不断的转啊转啊，就是没有一个方向。 Tanpa tujuan, hidup kita tak memiliki alasan. 没有目标，我们的生活就相当于没有存在的意义了。 Seperti seorang anak muda, kalau dia tidak punya tujuan, Anda suruh dia kuliah, ya dia bingung. Untuk apa saya kuliah? 就像一个年轻人，如果他没有这个生活的目标，你叫他去大学，那么要去就是拿专科，那么他就在想，我读这些有什么用呢？ Tanpa tujuan, hidup kita juga jadi cetek, sempit, dan dangkal. 没有了目标，我们的人生就变得狭窄和肤浅。 Hanya dalam kehidupan kegiatan tanpa arah, capek badan, itu saja. 我们身体疲劳，但是没有意义。 Mari kita ambil waktu untuk merenungkan. 让我们拿一点时间，我们来思考， Bagaimana hidupku saat ini? 我现在的生活是怎么样的？ Apa sih kegiatanku sehari-hari? 我每天做的是什么事呢？ Apa sih yang menjadi driving force, yang menggerakkan hidupku setiap pagi? 什么是我人生的这个推动力呢？什么使我每天清晨充满活力的起床呢？ Yang membuat aku bersemangat setiap pagi untuk bangun pagi. 使我每天就是很充满活力的起床， Semangat untuk bekerja, belajar, atau melayani. 给我一个推动我殷勤的工作、学习和服侍。 Sudahkah Anda menemukan 你是 tujuan 否已经 hidup 找 Anda? 到了你生活的目标呢？ Yeremia 29 ayat 11 mengatakan kepada kita,
Sebab aku mengetahui rancangan-rancangan yang kupikirkan mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan malapetaka, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. 耶利米书第9章11节是吗？29、11节，二十九、二十九，十一节，耶利米书十一节。29章第11节。耶和华说：“我知道，我向你们所怀的意念是赐平安的意念，不是降灾祸的意念，要叫你们末后有指望。” Temukan rancangan unik Allah untuk hidup Anda. 寻找上帝在你生命中的计划， Itulah yang menjadi tujuan hidup Anda. 这就是我们生活的目的地。 Nanti pada mulai pelajaran ke-29 dari buku ini, kalau saya sih menyarankan yang punya buku mungkin boleh dibaca ulang atau juga ini. Ini memang dirancang sebenarnya bisa menjadi renungan setiap hari. Jadi bagaimana aku bisa tahu rancangan Tuhan untuk hidupku? Ada beberapa indikasi 就 yang 是你们如果有这本书的话，不妨来看一下，每天可以就是来思考一一个这个经文，所以呢，它里面所写的对你的人生目标，你怎么找到你自己的目标，你从这本书你们可以慢慢的去体会。 Jadi ada beberapa yang bisa membantu kita menemukan rancangan hidup kita. Yang dia buat singkatannya shape, shape itu bentuk. Jadi seperti hidup ini, kita itu semua sudah dibuat dalam bentuk yang unik. 里面有一篇就是关于找到一个就是一个形状，就是英文字的，就是这个 shape 的意思，就是我们大家都在一个规格里面。 Jadi katakanlah aku ini tipe olahragawan, tapi tidak, kalau olahraga mau pergi olahraga dipakai baju pesta itu pasti tidak pas. 就比如说，我是一个运动员，如果我想出去运动，我不可能穿着一个就是宴会的这个服装， Jadi kita harus tahu shape kita yang mana. 所以我们必须知道我们是处在怎么样的一个形状里。 Jadi yang pertama spiritual gifts atau karunia rohani. 第一就是 S 的意思，就是属灵的恩赐。 Jadi dari karunia yang Tuhan berikan, kita kira-kira tahu aku ini tujuanku diciptakan oleh Tuhan untuk apa. 就是透过属灵的恩赐，我们知道上帝创造我们来到世上的目标、 Yang 目 kedua 的是什 adalah 么。 heart atau passion. Aku dorongan dari hatiku biasanya mengarah kemana. 所以第二就是 H，就是说到我们的心智和我们的韧性，到底把我们带到哪里？ Abilities ini adalah misalnya kemampuan pintar ngomong, pintar olahraga, atau pintar masak, dan sebagainya. A 就是你的才干、你的能力，比如说你很会烹饪啊，很会运动，你是运动员等等。P itu personality, kepribadian kita. B 就是你的个性和素质。 Neisiang lah, Waisiang, yang introvert, extrovert, gampang bergaul atau lebih suka bekerja dan sebagainya. 或者你是一个比较内向的，或者是你比较会交际人的，这就是你的个性。 Dan yang terakhir E itu adalah pengalaman, experience. E 就是你的experience，就是你的经历。 Jadi bagaimana aku bisa menemukan tujuan hidupku, ini beberapa yang bisa membantu kita. 就是我如何找到我的人生目标呢？这只有几个点，你可以帮助你去寻找，让你知道上 Kalau 帝在你的 untuk 生命中的计 anak 划。 muda atau di gereja kadang-kadang kami memang lakukan workshop untuk membantu mereka. 我们的教会就是有特别组的一个小组，就是来帮助这些年轻人的。 Tuhan memiliki rancangan yang indah, rancangan damai sejahtera untuk kita semua. 上帝有美好的计划，就是平安和平的计划。 Rancangan Tuhan untuk setiap kita adalah unik. 上帝对我们每一个人的计划都是独特的。
ketika kita hidup dalam rancangan Tuhan yang menuju kepada tujuan kita diciptakan di bumi ini, 要是我们可以活在上帝的计划当中， maka kita mulai menikmati hidup di dalam Tuhan yang damai sejahtera, hidup yang juga damai sejahtera dan bermakna. 我们就可以感受到我们的生活乃是带有喜乐、平安，并且有意义的。 Kita hadir bukan untuk diri kita sendiri, 我们并不是为自己而活， tapi untuk kemuliaan Tuhan. 而是为上帝的荣耀而活， Bukan membangun kerajaan di bumi ini, 不是建造世上的国度， tetapi melayani Tuhan untuk kemuliaannya. 而是不是神为他的荣耀而服侍。 Dan ada hidup kekal yang menantikan kita. 我们的赏赐乃是永生的生命。 Amin. Amin.